indah beraneka warna muncul setelah turun hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan harus diutamakan. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera dan salam KMNS. Bersyukur kita ke Tuhan kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum ilmiah bersama saya Eng Jala yang akan bersama-sama para pendengar untuk mempengerusikan forum kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk buah bicara forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar tema pendidikan iaitu peranan pelbagai pihak yang mendorong kepada pembentukan konsep sekolahku sejahtera. Dunia marcapada menyaksikan kesan globalisasi di seluruh dunia dari segi politik, ekonomi dan sosial. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran terbeza yang telah diperkasakan dalam sistem pendidikan Malaysia bukan sahaja menyediakan wahana pendidikan yang menyeluruh kepada semua warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang dan kecenderungan, malahan membolehkan Malaysia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lain di persada antarabangsa. Sesungguhnya, konsep sekolahku sejahtera juga merupakan hasil pembangunan pendidikan Malaysia. Konsep tersebut dirangka berdasarkan prinsip dan hasrat bagi mewujudkan suasana sekolah yang selamat, aman, selesa, menggembirakan, membina dan inklusif ke arah mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep sekolahku sejahtera digagaskan sebagai satu kerangka yang mempunyai pelbagai tema, inisiatif dan program sedia ada Kementerian Pendidikan Malaysia berteraskan penerapan nilai murni. Iklim pembelajaran menyeronokkan dengan konsep sekolahku sejahtera menjadi pendekatan utama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk direalisasikan di semua sekolah di seluruh negara. Menurut Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Razid Zidin, iklim sebelum ini telah dilaksanakan di peringkat sekolah dan akan terus dikembangkan dengan pelbagai inisiatif termasuk membangunkan teknologi pembelajaran digital yang menyeronokkan. Prospek cerah pendidikan Malaysia dapat dijamin dengan adanya 14 elemen nilai kehidupan yang diterap dalam konsep sekolahku sejahtera, iaitu selamat, seronok, sehat, etika, empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun, teliti, terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi. Dayung sudah ada di tangan, perahu sudah berada di air. Jelaslah bahawa usaha-usaha kerajaan tersebut mampu membangunkan sistem pendidikan Malaysia dengan menukar arus globalisasi dunia. Namun, pelbagai prakasa ampuh perlu dilaksanakan demi mengimplementasikan konsep sekolahku sejahtera. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka lagi bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, mulai kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Danusha Naik, anak perempuan Sri Daren, Pengarah Jabatan Pendidikan Pelajar yang merupakan ahli panel yang pertama. Cantik dan murah dengan senyuman. Selamat datang Saudari Danusha. Apa khabar saudari? Saudari bagaimana? Terima kasih saudari pengerusi. Khabar baik. Terusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Harif Afzan bin Azizan, Pengarah Universiti Teknologi Petronas.
Kacak bergaya orangnya. Selamat datang saudara Harid. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengurusi. Datang ke sini dengan semangat membara juga seperti saudari juga. Ya, sudah pasti saudara Harid. Topik bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Berada di sebelah ahli panel kedua, nampak yakin dan tenang, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Wong Jia Xuan, pengarah Jabatan Pembangunan Modal Insan Pemuda. Walaupun nampak pemalu, namun peta bicaranya. Apa khabar saudari? Saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama-sama saudari dan hadirin sekalian. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu peranan pelbagai pihak yang mendorong kepada pembentukan konsep Sekolahku Sejahtera. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel yang pertama. Saudari Danusha, mohon saudari memberikan penjelasan tentang peranan pihak kerajaan dalam membentuk konsep Sekolahku Sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah sekolah yang sejahtera. Dalam konteks ini, pihak kerajaan perlu menambahbaikkan sistem pembelajaran sekolah dengan sentiasa mengadakan kursus pengajaran kepada guru-guru supaya kandungan-kandungan pembelajaran boleh disampaikan kepada para pelajar dengan lebih mudah. Mereka juga boleh menerapkan nilai selamat, seronok dan sihat dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menganjurkan kursus psikologi remaja yang mewajibkan kehadiran semua guru dan pelajar. Hal ini demikian kerana para pelajar dan guru boleh mengenali satu sama lain bagi mengeratkan hubungan silaturahim untuk mengelakkan konflik yang besar. Kementerian Pendidikan Malaysia juga boleh menekankan nilai-nilai moral dalam sukatan pembelajaran. Dengan ini, para pelajar boleh menjadi model insan yang berkualiti yang boleh mewujudkan kesejahteraan sesebuah sekolah. Selain Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia juga diamanahkan tanggungjawab dengan mewajibkan setiap sekolah untuk mengadakan aktiviti-aktiviti kebersihan seperti aktiviti gotong royong. Keceriaan dan kebersihan sesebuah sekolah dapat diwujudkan dan dilestarikan bagi mengelakkan penyakit berjangkit yang berbahaya daripada terus merebak kepada semua warga sekolah. Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menghantar sekurang-kurangnya seorang pegawai kesihatan ke setiap sekolah secara berkala untuk memeriksa kebersihan kawasan persekitaran sekolah tersebut. Secara langsung, pihak sekolah akan berwaspada dengan kebersihan sekolah. Ini boleh membentuk sebuah sekolah yang sejahtera. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari pengerusi forum. Sidang hadirin, terima kasih saudari ahli panel pertama, saudari Danusha. Siapalah yang dapat menafikan betapa signifikannya peranan pihak kerajaan dalam merealisasikan konsep Sekolahku Sejahtera. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Harid, tentang peranan pendidik dalam mengindoktrinasikan pucuk-pucuk hijau dengan konsep Sekolahku Sejahtera. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Yang dihormati ahli-ahli panel dan sidang hadirin, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persoalan daripada saudari pengurusi tentang peranan para pendidik dalam menyumbang kepada pembentukan konsep Sekolahku Sejahtera. Dari sudut pandangan etika, guru-guru perlu mendidik pelajar-pelajar erti sebenar seorang insan yang mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji, sama ada dengan guru, rakan maupun masyarakat. Antara cara yang boleh diterapkan ialah mendidik pelajar cara berbakti kepada masyarakat
dengan melakukan lawatan ke rumah kebajikan dan anak-anak yatim piatu. Dengan ini, pelajar-pelajar akan lebih memahami honab dan duri yang ditempuhi golongan masyarakat kurang bernasib baik dan menimbulkan rasa berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sidang hadirin yang dihormati, merujuk kepada nilai empati pula, guru perlulah menanam rasa empati dalam kalangan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat mendorong sifat bantu-membantu dan rasa empati di dalam kalbu seseorang pelajar. Memetik peribahasa bagai au dengan tebing. Nilai ini boleh diterapkan secara memperkasakan pendidikan Islam dan pendidikan moral dalam pembelajaran pelajar. Secara langsung, pendekatan ini memudahkan seseorang guru dalam menyampaikan didikannya kepada pelajar. Akhir sekali, adab sopan sebagai teras kehidupan bermasyarakat amat penting sebagai asas interaksi antara guru dan pelajar. Guru sebagai penyumbang utama dalam menjayakan dan mewujudkan suasana kondusif kepada para penonton sejak sistem pendidikan ditubuhkan beribu tahun lepas. Usaha guru dalam mendidik dan membimbing pelajar dalam menimba ilmu dan membentuk sasiah terpuji pada suatu hari kelak tidak boleh dipandang enteng saja. Sebagai contoh, guru-guru bersungguh-sungguh mendidik pelajar walaupun dalam fasa pandemik COVID-19. Guru-guru bertugas lumus dalam mengorbankan wang dan masa agar setiap pelajar mendapat didikan yang selengkapnya. Sebagai pelajar, janganlah kita melupakan jasa seorang guru yang telah dilimpahkan kepada kita bagi kacang melupakan kulit. Sekian, saya kembalikan kepada saudari pengurusi forum. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kedua, Saudara Hari, yang telah mengupas tentang cara pendidik mengembleng kudrat dalam mendorong kepada pembentukan konsep sekolahku sejahtera. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Benar kata saudara tadi bahawa usaha guru dalam pembentukan insan berguna berteraskan konsep sekolahku sejahtera tidak harus dipandang enteng. Soalan saya yang seterusnya buat ahli panel ketiga adalah tentang peranan pelajar yang terlibat dalam pembentukan konsep sekolahku sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Sifat tekun, teliti dan terampil amat perlu ditekankan dalam sanubari pelajar dan menjadikannya sebagai etika diri. Pelajar harus belajar dengan bersungguh-sungguh supaya dapat sentiasa melengkapkan diri dengan semua ilmu pengetahuan yang telah diajar oleh guru tanpa menangguh sebarang kerja yang diberikan oleh guru. Hal ini amat penting supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh guru dengan sempurna dan teliti. Selain daripada akademik, pelajar harus melibatkan diri dalam aktiviti co-curricular secara aktif. Sikap sambil lewat seperti hangat-hangat tahi ayam harus dihapuskan langsung. Sebagai tampilan, murid Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak Selangor terus melakar kejayaan besar dalam pertandingan robotik yang diadakan di Korea. Murid tersebut membawa pulang 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa untuk kategori robot. Hadirin sekalian, oleh yang demikian, pelajar perlu berusaha untuk menjadi seseorang yang berketerampilan tinggi dan mampu bersaing di persada antarabangsa sebagai strategi merealisasikan konsep sekolahku sejahtera. Setakat ini saja sidang hadirin saya serahkan kembali saudara pengerusi forum. Terima kasih atas penjelasan yang begitu teliti daripada saudari panel ketiga, Saudari Wong. Memang tidak boleh dinafikan bahawa tanggungjawab perlu diamanahkan kepada para pelajar juga kerana merekalah yang akan mendapat manfaat sekiranya konsep sekolahku sejahtera direalisasikan secara sempurna. Saya teringat pendapat panel pertama tentang peranan kerajaan.
Adakah panel lain yang ingin mengkongsikan pendapat lain tentang peranan kerajaan? Terima kasih saudara pengerusi. Kerajaan wajib menerapkan nilai artikulasi kepada remaja-remaja bagi menambah kemahiran seseorang remaja. Cara yang terbaik adalah menganjurkan pertandingan yang memulakan pelajar mahir bertutur dan berfikir secara kritikal, seperti pertandingan debat peringkat kebangsaan. Perkara ini dapat membantu menaikkan sahsiah individu dan menjadikan seseorang itu sebagai tumpuan syarikat-syarikat besar bagai bulan di pagar bintang. Menambahkan lagi, nilai yang perlu diterapkan oleh pihak kerajaan ialah nilai rasional. Nilai rasional merujuk kepada kebolehan seseorang untuk berfikir secara teliti dan tidak mengikut perasaan. Usaha yang boleh dilakukan ialah menubuhkan semula program latihan khidmat negara. Program ini melahirkan seorang yang mempunyai daya saing dan kepimpinan yang tinggi. Tuntasnya, kerajaan merupakan antara pihak bertanggungjawab dalam membangunkan imej negara agar menarik minat pelajar tempatan untuk menyambung pendidikan di negara tercinta. Bagai hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Terima kasih atas penerangan Saudara Harid tadi. Selain melihat dari sudut peranan kerajaan, marilah kita bersama-sama meninjau daripada perspektif lain, iaitu peranan ibu bapa. Adakah Saudari Wong mempunyai sebarang idea? Terima kasih saudari pengerusi. Bagaimana asuhan begitu lakunya, maka ibu bapa harus menjadi pesulur dan petunjuk pelajar bagi memastikan hala tuju pelajar menjadi manusia yang bermoral, beragama dan bertata susila. Elemen-elemen yang unggul ini akan dijadikan sebagai penggalak konsep sekolahku sejahtera. Misalnya, tingkah laku bersopan santun dan bertolak ansur terhadap orang lain adalah unsur penting untuk membentuk sekolah yang sejahtera. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maka, ibu bapa perlu mengasuh pelajar dan mendisiplinkan anak sejak kecil lagi, supaya pelajar mempunyai jati diri yang teguh dalam pegangan nilai agama dalam kehidupan Malaysia. Secara langsung, pelajar dapat kemahiran untuk mengenal pasti yang mana intan, yang mana kaca, supaya tidak menghalang ke arah neraka. Jati diri yang teguh merupakan tembok pertahanan pelajar yang dapat melindungi pelajar daripada perangkap yang dipasang oleh hantu bertopengkan gula. Hal ini supaya mereka sentiasa menghindari daripada unsur negatif seperti gangsterisme, vandalisme dan judi. Akhirnya, kelakuan pelajar mencerminkan corak pengajaran ibu bapa di rumah. Ibu bapa wajib meneraskan etika moral dalam mendidik anak supaya insan yang bermoral dan bertanggungjawab dapat dilahirkan dan boleh dijadikan sebagai pendorong konsep sekolahku sejahtera kelak. Selain itu, saya berpendapat bahawa media massa juga memainkan peranan dalam mengimplementasikan konsep sekolahku sejahtera di seluruh negara. Saya bersetuju dengan pendapat Saudari Wong. Pihak media massa juga memainkan peranan dalam mendorong pembentukan sekolahku sejahtera. Pihak media massa perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk menghebarkan program-program seperti program inovasi kepada orang ramai. Fenomena tersebut terjadi kerana media massa merupakan suatu medan yang signifikan dengan melibatkan ahli-ahli pendidikan di mata dunia serta membolehkan perkongsian ilmu antara satu sama lain. Pihak media massa juga perlulah mengadakan temu duga dengan pelajar-pelajar cemerlang bagi membolehkan pelajar lain mengeksplorasi idea cara belajar dengan berkesan. Dengan ini, pelajar dapat menerapkan nilai eksplorasi dalam sanubari mereka. Sudah terang lagi bersulur bahawa setiap pihak mempunyai peranan masing-masing dalam membentuk konsep sekolahku sejahtera. Oleh yang demikian,
Sebuah jaringan kolaborasi yang sempurna haruslah diwujudkan antara semua pihak agar membawa nama tanah air tercinta kita ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang. Ayo, sediakan payung sebelum hujan. Janganlah sudah jatuh baru tengadah. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel kita tentang peranan pelbagai pihak yang mendorong kepada pembentukan konsep Sekolahku Sejahtera. Tuntasnya, bulat air kerana pembentong, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kena erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat membentuk konsep Sekolahku Sejahtera di seluruh negara akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pembentukan konsep Sekolahku Sejahtera ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan generasi yang cakna terhadap isu-isu pendidikan. Selanjutnya, membantu membina sekolah yang sejahtera kerana sekolahku, syurgaku. Saya juga berharap forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam. Salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Dengan ini, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini selanjutnya. Mohon mengundur diri. Sekian. Terima kasih.